Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Melaka Memilih, di mana seperti biasa kita akan menerokai setiap satu daripada kesemua 28 kerusi Dewan Undangan Negeri di Melaka yang akan dipertandingkan pada 20 November ini. Bukan sahaja dari segi datanya tetapi isu yang dititik beratkan bagi pengundi Melaka di setiap kerusi DUN itu. Saya mahu terus saja ke set touchscreen Astro Awani. Hari ini tumpuan kita adalah DUN N22 Bandar Hilir. Apa rupa bentuk demografi pengundi di N22 Bandar Hilir ini? Pertama sekali, pecahan kaum. Ini dia. Kita lihat data menunjukkan setakat PRU14. Ini data setakat PRU14 yang terbaru, iaitu kerusi ini didominasi oleh pengundi kaum Cina. 76.74% daripada pengundi adalah kaum Cina, diikuti dengan kaum Melayu kurang 13%. Ini adalah demografi kaum di kerusi N22 Bandar Hilir. Dan kerusi ini juga didominasi oleh mereka yang lebih berusia, iaitu golongan yang berumur 40 hingga sebenarnya 50 hingga 69 tahun. Masing-masing lebih 20% perwakilan mereka di Bandar Hilir, iaitu 50 hingga 69, diikuti dengan 40 ke 49 tahun mewakili 17.9%. Jadi kerusi ini dinominasi oleh kaum Cina dan juga mereka yang lebih berusia. Dan jantina pula bagaimana? Seperti mana yang kita lihat perwakilan ataupun jantina di keseluruhan negeri Melaka, kerusi ini juga adalah cerminannya. Perempuan lebih sedikit daripada lelaki. 51.4% adalah perempuan, selebihnya adalah lelaki. Tapi N22 Bandar Hilir ini terletak di bandar yang banyak bergantung kepada perusahaan dan syarikat kecil tempatan yang juga banyak terkesan dengan kemerosotan kemasukan pelancong sejak pelaksanaan PKP. Ini antara isu utama yang dititik beratkan oleh pengundi di kaum ini. Kesusahan ekonomi yang mereka hadapi, khasnya pemilik-pemilik syarikat dan perniagaan di kawasan Bandar Hilir. Rakan setugas saya, Nazri Kahar, ada membual salah seorang pemilik kafe di DUN N22 ini. Ini apa yang akan mempengaruhi beliau dalam memilih pada 20 November nanti. Saksikan. Mungkin anda sudah biasa datang ke Melaka kerana merupakan negeri pelancongan, tetapi mungkin ramai yang tidak mengetahui ada satu ataupun sebuah kafe yang amat menarik yang mungkin ditunggu-tunggu ataupun ingin dilawati. Saya bersama dengan Muhammad Kamar, pemilik 7 kafe yang berada di lorong jambatan di Kampung Pantai. Tak jauh sebenarnya dari kawasan pelancongan Bandar Hilir, Kampung Hulu dan juga pesisir Sungai Melaka. Kamar, terima kasih kerana menjemput kami datang ke 7 kafe. Macam mana timbul ideanya dapat ataupun membuka kafe di lorong jambatan ini? Satu spot yang amat strategik bagi saya sebagai orang Melaka. Di mana dapat ideanya dan mengapa anda memilih tempat ini? Sebenarnya kami jumpa kafe ni secara kebetulan, tempat ni lah. Sebabnya sebelum ni saya berhenti kerja daripada korporat dan saya dan isteri tengah mencari peluang perniagaan lah untuk berniaga. Dan kebetulan jumpa tempat ni dan kami berdua suka dan kami pun cubalah untuk fikirkan apa yang boleh kami buat di sini. Itu lahirlah idea untuk buat kafe dan lahirlah 7 kafe. Rasa bertuah tak sangat dapat lokasi di yang amat strategik dan menarik di kawasan heritage Melaka ni? Saya rasa memang amat bertuah lah, tapi masa mula-mula kami mula berniaga agak risau jugalah sini. Suram sebab lorong ni memang sunyi. Okay. Selalu dulu masa mula-mula dalam pukul 8, pukul 9 tu dah gelap dah mati. Kami buka dan kami pun risau juga, ini kalau kena rompak ni sia-sia sebab tak ada orang lalu. Tapi alhamdulillah dia sedikit lama-lama sikit demi sedikit dapat sambutan dan alhamdulillah lah kemudian berjaya. Ya. Okey, Kamal. Untuk membuka kafe juga perlu datang daripada idea yang ataupun untuk kelancongan hidup, untuk berniaga kan. Mustahillah kita tak fikir keuntungan dan sebagainya. Jadi idea buka kafe hipster, kafe yang trending untuk jual kopi ini
adakah memang yang diidam-idamkan ataupun impian Kamar dan juga Juju sebelum ini? Sebenarnya tak juga. Sebenarnya kami orang kata tak pernah bercita-cita lah untuk mempunyai perniagaan kafe macam ni sebenarnya. Cuma apabila kami jumpa tempat ni, kami brainstorm. Saya dan isteri berbincang apa yang boleh buat dekat sini. Kami buat research, kami pergi jalan sekitar kafe-kafe di Melaka ni. Dan kami terus pergi Jogja juga untuk cari idea kan. Sebab ramai orang kata coffee scene dekat Jogja memang meletup. Bagus. So kami ke Jogja cari idea dan kami bawa pulang beberapa konsep dan idea yang boleh dibuat kat Melaka ni. Sebab Melaka ni semua orang tahu memang bandar penuh sejarah, banyak heritage. Bangunan pun semua lebih daripada 100 tahun kat sini. Jadi kami pun cuba kekalkan struktur asal dan kami maintain lah apa yang ada sebelum itu ni. yang saya nak korek rahsia. Apa keistimewaan Ais 7 Kopi? Keistimewaan kopi ni kita orang guna kopi yang daripada Melaka lah, syarikat daripada Melaka. Orang selalu cakap memang kopi kampung lah sebenarnya. Kampung lah. So saya membesar pun dengan minum kopi daripada nenek saya buat dulu pun memang kopi ni. Jadi saya suka rasa dia. Sebab tu kita try untuk createkan satu signature drink lah yang orang boleh enjoy dan tak mahal sangat pun tak murah sangat, so average lah. Siapa crowd ataupun pelanggan yang datang ke 7 Cafe Kamar? Okey, daripada pelanggan kami memang target remaja lah sebenarnya. Average orang memang ons lah. Betul. Kawasan-kawasan ataupun kafe macam ni. Betul. So yelah, masa saya buka kafe ni juga, saya buat survey lah di kafe-kafe sekitar Melaka dan bandar ni, Jongka ni. Saya tengok memang tak ada tempat untuk remaja untuk lepak. Yang macam untuk buat social network, untuk networking lah dan untuk bersosial. Yang kafe-kafe yang sedia ada ni memang orang datang, minum, balik. Tak boleh nak lepak. Tak boleh nak lepak. Bersosial. Betul. So, saya memang impikan lah 7 ni jadi tempat untuk remaja Melaka dan komuniti Melaka ni berkumpul dan buat networking lah. Kenal antara satu sama lain. Dan at the same time untuk naikkan scene Melaka lah. Potensi yang belum dicungkil lagi. Betul. Kamal, daripada respon dan reaksi anak-anak muda Melaka yang datang sini, apa yang feedback yang mereka bagi pada Kamar dan Juju? Antaranya orang kata pertama kali tempat cantik. Ini tempat Instagram dan Insta kan. Instagramable lah orang kata. Instagramable ya. Tempat cantik. Lepas tu ada menu pun orang kata alhamdulillah sedap. Dan environment lah, vibe. Cozy. Macam dan tenang. Chill. Kamar, bagi anda potensi anak muda Melaka dan juga potensi untuk mereka terlibat sama dalam scene ataupun perniagaan sebegini, adakah kita sudah cukup menggembeling peluang-peluang ataupun mereka terpaksa mencari sendiri? Okey, bagi saya untuk remaja Melaka nak bermula dalam bidang perniagaan ni sebenarnya kena ada sedikit bantuan lah dari segi tempat yang sesuai, dari segi program-program untuk pemuda di Melaka ni. Sebab saya tengok remaja-remaja di Melaka ni memang banyak potensi untuk buat perniagaan-perniagaan, macam contohnya boleh buat bandel, boleh buat skate shop, perniagaan baju, t-shirt, streetwear. Sebab semua orang tahu Melaka ni memang tumpuan pelancong. Memang orang akan datang ke Melaka untuk membeli belah, berbelanja, untuk bercuti. Jadi banyak peluang. Experience betul. Orang kata pun mendapat momen-momen ni. Momen-momen betul. Dan sebenarnya untuk remaja di Melaka ni memulakan suatu perniagaan memang paling sesuai lah di Melaka ni, sebab Melaka memang banyak potensi sebenarnya. Okey, bagi Kamar untuk mereka kata pun komplimen. Yalah, perniagaan satu hal. Di Melaka ni kita biasa dengar dengan coconut shake, kuih keria antarabangsa, asam pedas, ikan bakau di kawasan kampung saya dan sebagainya. Tetapi untuk mereka berada di satu kawasan
tumpuan pelancong sebegini dan akan menaikkan nilai pelancongan kawasan bersejarah Melaka. Jadi ini juga memerlukan kepakaran berbeza, betul tak? Betul. Dia tak boleh sembrono ya. Betul. Apa pandangan Kamal? Macam yang saya sebutkan tadilah, sebelum saya mula berniaga pun saya akan buat research, saya akan survey, tengok market dan sebagainya. Ya. Dan untuk nasihat saya kepada orang yang nak mula berniaga pun, sepatutnya mereka kena lebih buat homework lah, study market, study crowd macam mana, dan baru kita akan tahu apa yang untuk boleh kita sajikan untuk customer. Jangan rasa terlalu selesa lah dengan apa yang anda nak buat tu. Kemungkinan kalau tahu market yang boleh anda cuba masuk, penetrate lagi baguslah sebenarnya. So, Maksudnya kena buat homework lah. Kena buat homework, betul. Maksudnya setiap segmen tu ada cara dan approach sendiri. Ya, kan? betul. Ya, nampaknya sokongan kepada usahawan dan perniagaan kecil amat penting di Bandar Hilir. Itu isu yang perlu dititik beratkan di DUN ini. N22, 3 entiti utama, Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bertanding di semua 28 kerusi DUN di Melaka. Kerana mereka yakin mereka adalah apa yang rakyat mahukan. Tetapi kita lihat kepada data, ini adalah PRU 14. Kerusi yang dipertandingkan dan kerusi yang dimenangi. Di Melaka pada PRU 14 hanya DAP sahaja yang memenangi semua kerusi yang mereka tandingi, 8 daripada 8. Dan PAS dan juga calon-calon bebas tidak memenangi satu pun daripada kerusi yang mereka bertanding. Sifar, Bersatu dan juga Amanah pada PRU 14 bertanding di bawah tiket yang sama, iaitu Pakatan Harapan memenangi 2 kerusi daripada 6 yang mereka tandingi. BN menang kira-kira separuh daripada kerusi yang ia pertandingkan. Ini semua akan kita lihat berdasarkan bagaimana mereka memahami aspirasi dan juga keluh kesah rakyat. Mereka adalah wakil rakyat yang diperlukan untuk menambah baik kehidupan rakyat dan menyelesaikan semua masalah mereka. Itu kita akan bincang lebih lanjut selepas ini. Untuk DUN N22 Bandar Hilir, kita berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Anda kembali bersama Melaka Memilih. Hari ini fokus kita adalah DUN N22 Bandar Hilir. Dan seperti kita saksikan dalam segmen pertama tadi, kegusaran ekonomi menjadi isu utama yang berada di minda rakyat Melaka menjelang hari pengundian pada 20 November ini. Itu yang antara yang mereka paling titik beratkan. Kita lihat statistik di sini. Keadaan ekonomi negeri Melaka seperti yang dikongsikan sebelum ini. KDNK menurun berbanding KDNK pada 2020 daripada 43.6 bilion ringgit kepada 41.0 bilion ringgit. Pengangguran di Melaka sebelum pandemik adalah 1.1%. Selepas pandemik, ia meningkat kepada 2.2%. Naik 2 kali ganda atau sekali ganda. Ini adalah penurunan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.9%. Ini adalah satu rumusan berkenaan dengan apa kesusahan yang dihadapi oleh rata-rata rakyat Melaka. Khasnya di N22 Bandar Hilir yang terletak di bandar, banyak bergantung kepada kedatangan pelancong asing yang terencat dan lumpuh sewaktu pelaksanaan PKP. Kini mereka mengharapkan wakil rakyat yang mereka akan pilih pada 20 November ini akan menitik beratkan masalah ini dan meningkatkan kualiti hidup mereka atau setidak-tidaknya mengembalikan kualiti hidup mereka kepada status sebelum ini. Malah ini juga dicerminkan dalam ucapan oleh Tun Muhammad Ali Rostam yang di-Pertua Negeri Melaka yang mengatakan antara cabaran utama pandemik COVID-19 adalah rakyat hilang sumber mata pencarian bagi meneruskan kehidupan. Situasi ini memberikan kesan kepada peningkatan kadar pengangguran di negara ini dan juga di negeri Melaka. Saya mahu kembali bersama dengan rakan setugas saya Nazri Kaha yang menemu bual seperti tadi, seorang pemilik kafe di Bandar Hilir untuk bertanyakan kepada beliau apa yang beliau mahukan dalam wakil rakyat, apa yang akan mencorakkan keputusan beliau dan menentukan keputusan beliau siapa yang akan dipilih pada 20 November ini. Saksikan.
bagi Kamar dan Juju, apa cabaran utama? Kerana you memasuki bidang ini dikala kita dalam situasi yang amat perit, tak pernah kita lalui. Ya, COVID-19, betul. kita tutup sempadan untuk pelancong masuk. Melaka ni negeri pelancong, beribu-ribu satu hari. Betul. Dan pastinya terkesan dengan industri seperti F&B dan kafe sebegini. Betul. Jadi apa cabaran utama dan yang anda rasa amat perit sebenarnya nak bertahan sehinggalah boleh bertahan hingga hari ini? Okey, terus terang saya cakap memang musim pandemik ni memang sangat-sangat memberi kesan lah kepada kami sebenarnya. Sebab kami pun tak boleh berniaga dan boleh pun untuk take away saja masa PKP tu lah, MCO lah. Jadi memang sale tu memang drop lah almost kepada 90 ke 80%. Bayangkan. Dan masa kami cuba untuk take away tu pun kami berusaha lah untuk buat promosi, buat marketing. Tapi Tak cukup. tak cukup. Saya rasa kemungkinan orang Melaka lagi suka masak sendiri kat rumah kot dan berjimat lah sebab ya masing-masing tak ada ketentuan. Pendapatan terkesan. Pendapatan semua terkesan. Jadi alhamdulillah kami cuba juga Boleh bertahan ya? kami masa PKP tu kami ada menu baru lah. Sesuai untuk sesuai delivery lah. Untuk delivery yang simple, yang senang orang nak makan, tak payah fikir nak makan apa. Dan juga murah. Kami masa PKP kami buat nasi goreng. Terpaksa ubah suai. Terpaksa ubah suai. Menu tu memang tak ada pun. Memang tak ada pun sebenarnya. Tapi cuma Nak untuk survive, kelangsungan perniagaan nak hidup, kami fikirlah apa yang boleh jual murah dan senang untuk orang nak belilah. Apa perancangan masa depan 7 Cafe? Perancangan masa depan Nak ambil satu row ke? Sini sebelah dah ada ni. Kan. Depan ni mungkin kalau ada peluang ke, kiri kanan lagi banyak kosong ni. Bukan kosong lah, mungkin tenant dia tak nak menggunakan sebagainya. Impian saya kalau boleh untuk masa depan saya akan mungkin kalau nak saya nak tempat yang lebih proper, yang lebih sesuai lah untuk kami expand business dengan sebab kalau Cik tengok pun sendiri kami punya kedai kecil. Betul. Tak ada dapur yang proper, nak masak pun menu pun tak boleh banyak. Yalah. Jadi kalau ada rezeki insya-Allah kalau dapat yang tempat space yang lagi proper, yang lagi sesuai. Tapi ini kekal lah. Ini mungkin kekal Sebagai tempat lepak. betul. Tapi mungkin dapur tempat lain. Betul. Ya. Ya kan? Okey. Ada cadangan juga tak bagi Kamar, bagi orang penguasa seperti pemimpin politik dan juga ahli majlis bandaran Universiti Melaka Bandaraya Bersejarah. Apa yang rasa boleh dibaikilah? Melaka ni potensi banyak tetapi mungkin ada birokrasi ke, mungkin lacking sana sini ke untuk menarik lebih ramai pelancong. Apatah lagi dalam tak lama lagi kita nak buka sempadan negara ni. Jadi SOP kena ikut dan sebagainya. Pandangan Kamar sebagai pengusaha di sini, apa yang boleh orang kata pun ditambah baiklah orang atas ni lah. Kita bukan bidang kita pun, tapi kita sebagai pembayar cukai, peniaga, kalau dapat ruang-ruang yang lebih baik, mungkin lebih ramai pelancong akan datang dan orang kata pun ekosistem perniagaan lebih flourish. Okey. Saya harap kalau pihak atasan atau pihak kerajaan boleh beri tumpuan kepada infrastruktur pelancongan, terutama dekat kawasan bandar ni, sebab saya tengok memang macam sekitar kawasan Sungai Melaka tu dah lama tak di-maintain lah. Dah mulalah. Dah buruk, dah nak roboh. Dah usang sikit. Dah usang, betul. Dan kalau boleh dinaik taraf, boleh diperbaiki untuk nak menyambut pelancong yang akan datang, saya memang sangat gembira lah. Sebab Melaka memang sebagai tumpuan pelancong, kalau kita tak jaga infrastruktur, kemudahan asas, pelancong pun akan tak selesa lah. Frust. Dan kalau boleh, itulah yang kita perlu baiki. Dan juga kalau boleh di kawasan Jongka ni, semua dah tahu Melaka terkenal dengan dia punya jam. Trafik. Tak payahlah masuk kereta kot. Kita berjalan macam kat luar negeri kan. Betul. Kalau boleh buat satu program macam Car Free Day, Weekend Free Day. memang sangat membantulah sebab
kasih free kasih free orang berjalan sebab beca boleh naikkan juga pelancongan beca. Betul. Good Sebab idea. ni kalau beca pun yang ada pun dia keluar jauh sikit dekat bangunan merah tu. Kalau boleh ditumpukan di kawasan pelancongan kat sini dan memudahkan pelancong untuk bergerak, kalau malas boleh naik beca. Saya rasa lagi baguslah daripada yalah setiap minggu orang komplain pasal trafik kat Melaka ni. Bagi So, lain daripada tu, Saya kalau boleh- scene arts ke scene lifestyle anak muda, ini sesuatu yang cool untuk anak muda datang dan juga bagi yang memikirkan untuk jadi bos usahawan kan, macam Kamal. Apa lagi? Okey, kalau macam tu saya minta pihak kerajaan boleh repair atau refurbish lah bangunan-bangunan warisan yang ada dekat Melaka ni, sebab bangunan-bangunan warisan ni memang saya tengok banyak potensi untuk generasi akan datang untuk enjoy tengok bagaimana arkitektur dulu orang buat warisan bangunan kita lah, warisan kita, betul. Walaupun orang cakap ini tinggalan penjajah apa semua, tapi inilah satu warisan negara yang juga hidup, yang hidup, yang ada, yang masih tinggal. yang masih tinggal. Jadi kalau kita tak jaga, sayanglah untuk generasi akan datang untuk terlepaslah benda-benda ni. Dan sebenarnya untuk pihak kerajaan nak hidupkan semula bangunan-bangunan ni, banyak benda boleh buat. Boleh buat galeri, Betul. boleh buat butik Ya. perniagaan, Hotel, butik, butik hotel, galeri dan juga kafe-kafe kecil macam kami. Untuk tariklah bagi ramai pelancong dan Adakah idaman Kamal impian mungkinnya lorong pantai ataupun lorong jambatan ini ataupun lorong-lorong yang lain yang begitu sempit dan juga katakan penuh warisan ini boleh dianggap sebagai satu lorong kopi, lorong untuk orang dapatkan ambience Melaka. Adakah idaman impian Kamal macam tu? Betul. Contohlah kalau kita tengok lorong ni memang betul-betul banyak potensi. Kalau kat Singapura, dia orang ada Haji Lane. Ya, di Arab Street kan? Arab di Kampung Street. Gelam Kampung Gelam tu memang kita tengok kat situ semua memang Cool. remaja, lebih urban dan sebagainya. Dan kalau kita dapat buat sesuatu yang macam tu kat sini, Hebat. memang bagi saya amat tu lagi bertuah lah. Mungkin tak lama lagi lah. Mungkin orang dengar ni. InsyaAllah. Perbincangan kita. Okey, terima kasih Kamal dan juga Juju kerana sudi mengundang kami. Dan saya merasakan ini satu ataupun germs untuk kawasan di lorong pantai ataupun kampung pantai ini, dan tak jauh sebenarnya kerana anda kena explore. Penat sikit tak apa, berpeluh sikit pun tak apa, kerana akhirnya akan berbaloi lah satu lorong yang penuh sejarah dan penuh warisan, dan akhirnya jumpa kedai kopi yang menyediakan ais juju. Ais tuju. Ais tuju. Saya selalu confuse dengan Nama isteri. orang rumah ni. Ais tuju. Ais tuju. Jadi kita minum, silakan. Silakan, bang. Kita minum. Kita minum dulu. Okey, jumpa lagi. Suara Kamal mungkin satu suara daripada banyak suara. Dalam demokrasi kita mempunyai banyak permintaan dan banyak prioriti yang perlu kita titik beratkan dan perlu kita lihat. Tapi saya kira mungkin beliau adalah suara yang bagus untuk merumuskan keluh kesah usahawan sekurang-kurangnya di DOT N22 Bandar Hilir. Jadi itulah antara cabaran yang didepani oleh beberapa orang calon yang akan bertanding di N22. Ini adalah microsite kami. Anda boleh dapati di astroawani.com. Kita dapat lihat di situ N22 Bandar Hilir akan dipertandingkan oleh 4 calon. Calon bebas Mark Chikin, DAP Leng Chow Yen, BNMCA adalah Lee Kasian dan juga Clarice Chan daripada Perikatan Nasional Parti Gerakan akan bertanding dan berentap pada 20 November ini. Adakah isu ini mereka titik beratkan selama ini dan akan memberikan prioriti kepadanya? Kerana ini yang akan menentukan sama ada warga di N22 akan memilih mereka. Kita imbas kembali sedikit kepada keputusan PRU 14 di N22. Kita lihat kerusi ini agak didominasi oleh DAP. 14,038 undi mereka perolehi pada 2018. Jauh meninggalkan tempat kedua calon daripada BN iaitu Lee Chong Meng yang hanya memperolehi lebih 2,700 undi dan calon bebas Chin Chung Sion yang memperolehi 141 undi. Adakah ini kita jangka akan kekal? Majoriti di sini agak sihat. 11,313 dimenangi oleh Pakatan Harapan dan juga DAP.
pada 2018. PRU14 di kerusi yang mempunyai pengundi hampir 21,000 orang dan di sini juga kita lihat dominasi mereka. 2008 dan juga 2013 turut dimenangi oleh DAP kerusi ini. Kita kongsikan awal tadi, lebih 70% pengundi di sini adalah pengundi kaum Cina. Tetapi mungkin terlampau laju untuk kita membuat kesimpulan bahawa kaum Cina akan mengundi DAP di kawasan ini. Adakah ini yang bakal kita saksikan ataupun lebih kurang sama pada 20 November ini? Ia bergantung kepada apa pendapat rakyat di N22 tentang performance, prestasi wakil rakyat mereka sejak beberapa tahun lepas dan adakah mereka akan melantik YB ini untuk terus memegang tanggungjawab memegang N22 di Bandar Hilir. Itu semua kita akan saksikan pada 20 November ini. Pastikan anda terus bersama Astro Awani. Kita akan mengikuti Melaka Memilih setiap hari dan menelusuri setiap satu daripada 28 kerusi Dewan Undangan Negeri yang akan dipertandingkan bukan hanya berdasarkan percaturan politiknya dan juga data yang kami kongsikan, tapi cerita-cerita rakyat. Kami letakkan wajah pada data yang kami kongsikan. Terima kasih kerana menonton Melaka Memilih. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum dan salam hormat.